Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada was salihin wa khususan ila kulli masyayikhina wa li muallimina wa li asatizatina wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina kulli karabatina wa li ashabina wa li jama'atina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat خصوصا لإخواننا في فلسطين شهدوا لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Alhamdulillah, marilah kita mengingatkan antara kita satu sama lain, letak dalam diri kita rasa syukur kepada Allah di atas segala kurniaan, pemberian yang berupa rahmat kasih sayangnya kepada kita yang melimpah-limpah. Sama ada nikmat itu kita sedar ataupun tidak, zahiran wa batinan. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Kita niat i'tikaf dan kita niat duduk dalam majlis ilmu lillahi ta'ala, nawaitu ta'allum wa tadhakkur nawaitu ta'allum wa tadhakkur wa tadhakkir lillahi ta'ala insyaallah. Baik, kita sambung terus pengajian kita dalam kitab Ihya, dalam kitab Mau'izah Syarah Ihya ke surat 100 apa? 185 saya tanda 190 ni. Kau 155 186. Tidak tergolong sembah Allah jika lalai dalam salat. Ya. 186. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk. Apa itu khusyuk? Hudurul qalb. Apabila dikatakan khusyuk, kita terus sebut hudurul qalb, yakni hadirnya hati. Adalah kewajipan bagi orang beriman dalam urusan ubudiyah. Ubudiyah yakni artinya kehambaan ataupun ketaatan sebagai seorang hamba kepada Allah. Tiada bahasa lain selain bahasa Arab yang berupaya memberi makna khusyuk. Bahasa-bahasa lain pun apabila nak memberi kefahaman ataupun diterjemah ataupun menggunakan bahasa khusyuk, mereka tidak terjemah ke dalam bahasa asal mereka. Kalau kita nak sebut fokus tapi macam tak cukup, tak cukup dia punya pengertian. Bila sebut khusyuk saja, dah faham dah, jamik manik kat situ dah. Baik, maka ianya menjadi bahasa syar'i, bahasa agama yang dipahami. Jadi khusyuk ini hanya ada dalam bagi orang Islam kan.
Yang fahaman itu hanya untuk orang Islam. Kita tak sebut Allah khusyuknya untuk Sami ni duk. Kita tak sebut untuk agama lain. Dia hanya khusus untuk kita orang Islam, terutama dalam ibadat kita kepada Allah. Baik. Khusyuk adalah keperluan bagi setiap hamba mengabdikan diri kepada Allah, khususnya dalam ibadat salat. Jadi khusus kita dalam hal salat. Khusyuk boleh diertikan sebagai beribadah dengan tenang. Yang pertama sakinah. Sakinah ni tenang. Ibadat kita tenang dulu. Bila apa tanda tenang? Tanda tenang hati tak ingat benda lain, badan tak bergerak. Itu tanda tenang. Tenang ni diam. Baik. Dan merendah diri, tawaduk, merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penuh tumpuan hati serta ingatan kepadanya di dalam solat. Maka ada beberapa gabungan di sini. Yang pertama ketenangan, yang kedua merendah diri, yang ketiga fokus ataupun tumpuan hati kepada ingatan kepada Allah semata-mata. Yang ini antara elemen utama dalam khusyuk. Nanti kehadapan kita akan belajar juga cara-cara untuk khusyuk. Baik. Jadi yang pertama tenang. Sebab tu Nabi ajar pada kita jangan berlari. Jangan berlari kejar nak rakaat ni, nak kejar rakaat. Kan kita ni daripada tempat kasut nak masuk ni jauh juga ni. Kalau imam tengah baca walam yakul lahu kufuwan ahad, memang tak ada lah. Maksudnya pendek kata gitulah. Jauh juga jarak ni. Jangan berlari, tenangkan diri. Nabi sebut dah jangan berlari. Dan hukum berlari tu makruh hukumnya. Elakkan. Sebab kita nak biar dalam keadaan tenang. Tenang nombor satu, tenanglah daripada sudut hati. Tenang nombor dua, dia akan pergi kepada tenang badan. Kalau hati tak tenang, badan nak tenang macam mana? Sebab hati itu jadi raja. Hati kita yang duk jaga ni jadi raja kepada kita punya jasad tubuh ni. Jadi yang pertama kena tenangkan hati. Yang kedua rendah diri. Datang ke rumah Allah ataupun datang nak solat ini dalam keadaan merendah diri. Buanglah segala hebat-hebat tu. Segala pingat-pingat tu, jawatan-jawatan tu buang. Kita menghadap kepada Allah tak kira dah siapa kita ni, semua sama saja. Baik, banyak hikmah dia kan. Bila kita datang masjid, siapa sampai dulu dia dapat saf pertama. Bukan kata siapa yang kita tak tunggu menteri dah, kita tak tunggu siapa-siapa lewat tu. Contoh, ini kosongkan sebab apa ni? Ni ada ni YB kita nak mari. Ni mari ke apa? Zuhur 1.20, Jumaat. Kosong lagi depan ni. Kosongkan sebab apa? Ni ada nak datang sekejap lagi. Jangan. Islam tak ajar gitu. Islam tak ajar gitu. Baik. Kecuali belakang tu imam ni. Sebab hanya nak ganti ni kena ada orang tanggungjawab lah. Tu imam ni dia ada hukum lain. Ilham. Ambil adik waktu ambil dulu. Imam ni dia ada hukum lain. Imam ni lebih utama bagi dia datang lewat. Dia tak sama dengan orang lain imam ni. Imam kalau datang awal dia boleh menyorok dalam bilik. Tu imam ni hukum dia tak sama dengan orang lain. Jangan kita silap faham apalah tu imam ni datang paling lewat, orang nak kena tunggu dia. Memang begitu. Nabi macam tu. Bila Sayyidina Bilal nak qamat, Sayyidina Bilal ambil isyarat dulu ataupun ambil izin dulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak biasa jumpa tempat luar gitu nak. Kejap minta maaf. Man tu pergi kat abang, pergi kat makcik. Pergi sana. Pergi kat makcik. Pergi kat makcik sana tu, Abi duk ngajar di sana. Abi duk ngajar, orang tengok, semua orang tengok. Pergi sana. Keluar. Kat mana? Anak duduk situ. Duduk. Tak boleh berlari orang tengok. Pakcik tengok. Berlari duduk situ. Duduk.
Duduk. Ni Habib nak ngajar ni. Duduk sini. Duduk. Duduk bawah. Duduk. Duduk. Boleh. Tak apalah. Nak keluar, tolong buka pintu. Nak buka pintu. Ada baju. Dia nak keluar. Okey. Buka pintu dah. Ya. Buka dah. Okey. Minta maaf lah. Ikhlas. Jarang-jarang ikhlas lah. Mana dah tadi? Nabi SAW dah. Jadi Sayyidina Bilal sebelum qamat, dia akan intai dulu kat satu tingkap tu, tanya Rasulullah, boleh dekat qamat ni? Tanya. Maknanya apa dia? Lesen nak qamat tu bukan duduk pada Tok Bilal, pada imam. Yang boleh arah untuk qamat adalah Tok Imam. Bukan setiausaha qamat-qamat lah. Kan biasa kat kampung-kampung kan. Qamat. Orang belakang pula suruh qamat. Patutnya yang boleh untuk arah qamat ni hanya imam. Baik, imam pula dalam fiqh sebut, bila memahami kaedah Nabi tadi, dia utama dia tidak menunjukkan memunculkan diri itu awal sangat. Sebab dipahami bila imam muncul orang nak sembahyang dah. Kalau imam datang awal, maka kalau boleh dia sembahyang dalam bilik dia. Macam Nabi dia sembahyang kat rumah Nabi pun sebelah tu kan. Jadi imam begitu. Cuma kita orang awam ni kena faham lah. Kena faham. Jangan kita kata alah imam datang lewat. Kata imam jadi contoh, ni imam datang lewat sekali. Tak kena lah macam tu. Memang imam kalau dia datang memang nak sembahyang. Jadi kalau imam sembahyang sunat pun sama ada sembahyang sunat kat rumah ataupun dalam sembahyang sunat dekat tempat bilik dia. Bukan kata bila imam nak sembahyang kat tengah tak boleh, tak ada masalah. Cuma kalau lebih utama ataupun contoh yang ada adalah sebegitu. Yang utamanya kalau imam itu tidak datang awal. Dan juga imam pula yang paling awal, yang paling akhir datang dan paling awal keluar. Imam ni kalau boleh dia paling cepat keluar. Jangan dia pula paling lambat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kaedah-kaedah tok lebay kita pun, tok imam ni memang jadi panutan, jadi contoh. Walaupun dalam kaedah daripada sunnah tu begitu. Tapi sebab imam ni jadi contoh. Jadi imam ni kena tunjuk juga. Ni kata-kata kaedah dakwah zaman kita lah ni. Zaman Nabi tak apalah, tak tunjuk pun tak apa. Zaman kita kena tunjuk. Imam nak kena kalau boleh seboleh-bolehnya kena tunjuk dia sembahyang sunat, qabliyah ba'diyah. Baru makmum nak tiru. Dia begitu pula. Kaedah dia tak sama. Dia dakwah dia macam tu. Orang pun boleh tengok tu imam sembahyang macam mana. Waktu berjemaah kita nak khusyuk masing-masing. Tak imam sembahyang seorang-seorang, kita pun boleh tengok dia macam mana dia sembahyang. Kurang-kurangnya kita ada belajar sikit sebanyak. Imam time dia sembahyang, kita perhati betul. Dia sembahyang sunat tu, dia buka kaki tu luar mana contoh. Benda ni orang tak nampak kalau imam duduk kat depan. Tak duduk kat tengah-tengah tu dia sembahyang sunat, orang nampak. Perhati betul dia tomak ninah dia macam mana. Itu semua dakwah tu belakang tu. Tarbiyah dan dakwah sekaligus. Jadi imam nak menjadi contoh. Dan kalau boleh pun sekarang ni, kalau imam kalau boleh biar dia lah hak paling lama wiridnya, paling banyak wiridnya. Lepas sembahyang dia nampak panjang doanya, baru orang boleh ikut juga. Dia style sekarang. Ikutan ataupun cara kaedah sekarang. Baik, ala kulli hal itu tengok tempat. Kalau orang lain semua dah alim, dah alim, semua dah boleh sembahyang sunat tak ada masalah, maka tak apalah imam nak sembahyang dalam bilik pun. Dia tengok tempat. Contoh satu kampung, ada saya pernah lepas isyak je tutup terus lampu kipas. Orang nak sembahyang sunat kat luar, tak bagi sembahyang sunat, aircon tu. Masalah apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu alaihi Muhammad 3 kali, tutup dah aircon. Cepatnya tutup. Kipas apa semua tutup. Keluar suruh. Tak ada sembahyang sunat. Memang tak ada sembahyang sunat. Lepas dia isyak kampung tu. Bila berlaku macam tu, Tok Imam kena ambil peranan lah. Tok Imam kena ambil peranan. Mulakan sunnah ataupun mulakan budaya. Macam tempat kita ni tak apa. Ayah-ayah sekalian, memang lepas sembahyang, sebelum sembahyang semua ada orang sembahyang sunat. Jadi tak apa. Jadi waktu tu imam tak berperanan sangat dah. Imam boleh sembahyang kat dalam bilik dia.
InsyaAllah begitu. Ini tengok kepada suasana ataupun bacaan waqi' setempat kita. Baik. Orang yang khusyuk dalam solat, anggota badan dia tak bergerak. Mula-mula hati dia jaga, daripada hati bawa ke badan. Jadi kalau kita banyak menggaru, satu. Banyak membatuk-batuk, dua. Sekarang ni dah banyak batuk ke apa, jangan dilepaskan. Kalau batuk tu redamkan sikit, tahan sikit dalam mulut sudahlah. Jangan habis keluar habis. Ya, sampai orang sebelah pun runsing. Orang sebelah runsing tak apa lagi, tok imam pun runsing sekali. Hilang apa nak baca? Betul ni, saya tahu, saya pun tok imam juga. Kadang-kadang bila batuk tu kuat sangat, kita terkejut hilang bacaan. Dia ni nak apa ni sebenarnya? Kadang-kadang terlintas juga. Nak batuk betul ke batuk buat-buat ni. Nah, jadi bila rasa nak batuk tu redamkan sikit, biar duduk dalam ni sudahlah. Baik. Kalau kita ni yang khusyuk, orang yang betul-betul jaga hati, bila anggota kita nak gatal ke nak batuk, kita akan tahan. Kita akan redamkan dia punya rasa nak gatal tu apa semua dah. Baik. Ianya bermula daripada hati sebagai raja. Baik. Menghadirkan khusyuk dalam solat itu suatu kewajipan bagi orang beriman. Ini menurut pendapat Imam Ghazali, pengarang kitab kita ni, musannif kita ni. Pengarang kitab Ihya, cuma ni syarah. Baik. Bagi Imam Syafi'i, Imam Ghazali, wajib khusyuk. Kerana ketika ingatan solat, ingatan mesti tertumpu kepada Allah semata-mata, sebagaimana ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalil dia. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akhir tu. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk ingat kepadaku. Jadi tujuan solat tu untuk ingat. Tu dia punya key dia. Baik. Innani, sesungguhnya aku ni Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salah li zikri, untuk ingat kepadaku. Baik, surah Taha ayat 14. Maka manusia diperintahkan dalam ayat tadi supaya mendirikan salat yang mana tujuan dia untuk ingat kepada Allah. Kalau solat itu tidak ingat kita kepada Allah, maka larilah tujuan dia. Ya. Sembayang ingat benda lain, maka larilah dia punya matlamat tu. Kan kita nak buat sesuatu, kalau nak tahu berjaya tak berjaya, kita dah pasang target matlamat dia apa. Kalau bahasa kertas kerja, objektif, visi misi. Visi hak asal, misi dia punya cara nak sampaikan visi. Objektif apalah istilah dia tu kan. Maknanya matlamat lah. Nak ke mana? Sembayang ni nak mana? Nak kena ingat pada Allah. Sembayang ni kita nak menghadap Allah, nak ingat kepada dia. Baik. Visi apa? Misi, cara-cara nak khusyuk, nak ingat tu. Tu kalau kita guna bahasa kertas kerja lah. Baik. Jadi kalau tak sampai matlamat, maka sia-sia lah. Itu dalil Imam Ghazali ni. Kalau solat tapi tak ingat, maka kita buat apa tu sebenarnya? Tak. Baik. Solat bukan sekadar dilakukan secara zahir, yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Bukan sekadar itu. Dalamnya itu ada rukun qalbi. Kan ada 3, rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Rukun qauli wajib sebut tu ada 5. Qauli wajib baca betul, ada 5. Rukun fi'li yang ni melibatkan perbuatan, 14 rukun termasuk di situ. Apalagi rukun qalbi, ke 14 13. Rukun qalbi 2 rukun qalbi ni, iaitu khusyuk dan ikhlas. Ikhlas dan khusyuk. Ikhlas dan khusyuk. Ataupun satu lagi niat lah. Niat, ikhlas tu niat. Niat dan khusyuk. Baik.
Tetapi ianya mestilah khusyuk itu dipenuhi dengan zikrullah, ingat kepada Allah, kerana ianya wajib berdasarkan firman Allah tadi. Khusyuk mampu dilakukan oleh manusia dengan mengikuti beberapa syarat, kerana Allah tidak mewajibkan sesuatu syariat yang di luar kemampuan manusia. Sebagaimana janji Allah, nak khusyuk tu ada cara dia. Manusia akan boleh buat punya, kita akan boleh buat. Sebab kita ada kemampuan tu. Kita panggil ada barang, ada benda yang membuatkan kita boleh khusyuk. Ada perkara, ada persiapan yang Allah beri kepada kita. Kita tidak akan diuji oleh Allah di luar kemampuan kita. Disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Benar Rasulullah bima itulah. Baik. Langkah pertama untuk khusyuk, yang pertama kena tahu makna. Ini secara ringkas dulu. Nanti kita akan penjabar tu tajuk ke depan lagi. Yang pertama, kena faham makna setiap bacaan ataupun ucapan di dalam solat. Tidak mungkin tercapai khusyuk kalau kita tidak tahu makna dan maksud ucapan dalam solat, dan hati sebaliknya akan terjerumus ke lembah lalai. Mulut baca, hati ke lain. Mulut baca, hati tak faham apa mulut baca. Ada beza tak dengan burung apa tu? Burung kakak tua kan? Kita selalu bagi tamsilan. Jika lalai dalam solat akan membawa padah buruk. Tadi disuruh untuk khusyuk. Cara khusyuk yang pertama, faham dulu makna bacaan yang kita duk sebut depan Allah ni dalam solat. Faham dulu. Makna tidak boleh tidak, kena belajar. Paling kurang kita faham ataupun kita tahu makna untuk 5 rukun. Rukun qauli tu. Allahu Akbar apa maksud dia? Al-Fatihah apa maksud dia? Sebab ni hak wajib baca betul. Dan juga kita kena faham hadis hak wajib baca tu. Hadis hati. Lepas Fatihah apa dia? Tahiyat. Tahiyat akhir. Lepas tu salam, selawat dulu. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu assalamualaikum. Hak ketiga yang apa bagi salam pertama. Assalamualaikum tu wajib. Warahmatullah tu dah sunat dah. Assalamualaikum. Mana sini biasanya orang silap kat mana? Orang silap pada kalimat hamzah dengan kalimat pada kalimat pada huruf hamzah. Lepas tu ada orang silap lagi pada mim. Dia tak tutup mulut. Tengok mulut saya hamzah keluar kat ni kat ni. Apa kali ni? Jangan Melayu. Tu Melayu. Assalamualaikum. Assalam. Dia ni sini. Sing sabdu ada sing la bak 2 harakat. Assalamu mim ni kena bertemu 2 bibi atas bibi bawah kena bertemu. Jadi isu dia, jadi masalah bila nak sambung dengan wa tu. Assalamualaikum wa ni kum wa. Assalamualaikum wa. Tak habis mulut rapat tu masuk ke waw. Tu masalah tu kalau tak mengaji ni. Bila kalau kita mengaji kita rapat mulut. Assalamualaikum wa kum wa kum. Biar pastikan rapat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang baca Assalamualaikum warahmatullah. Betul ke macam tu? Betul. Cuma kalau ikut kaedah orang mengaji tak kena lah. Jangan berhenti kat situ. Dia macam nak saktah pun tak kena. Dia kalau boleh sambung. Contoh orang baca dalam Quran lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dia berhenti situ. Dia macam berhenti tapi tak berhenti. Jangan berhenti. Lam yalid wa lam
lam yalid. Tu qalqalah apa tu? Sughra. Lam yalid wa lam yulad. Tu. Ada yang kurang tepat tadi, lam yalid wa lam yulad. Ada beza kan? Ada beza dia sedikit idgham, sedikit saja ya. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Assalamualaikum Assalamualaikum beza kan? Ada beza. Taklah kata batal, cuma bezalah orang mengaji tak mengaji ni. Baik. Jadi untuk dapatkan khusyuk, nombor satu kena faham apa yang kita baca. Kurang-kurangnya 5. Dan juga yang tasbih-tasbih tu fahamlah. Bila baca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, bagi terjemah tu dalam hati ni, baru tak galik ke lain. Kalau duk sibuk kira je, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tak ingat ke Tuhan, dia kira 1 2 3. Betul tak? Memanglah nak kena baca 3 kali, tapi tidak nak bertasbih ke Tuhan, hanya baca saja. Dalam hati kira 1 2 3. Patutnya subhan tu dalam hati, maha suci Allah yang maha tinggi. Kena rasa sungguh ya, bukan sibuk nak mengira tu. Ni kena saya sebut detail sikit sebab ini memang biasa berlaku. Kalau kita tak belajar cara khusyuk, maka kita akan teralih hati kita ke lain. Benda simple saja, benda duk buat hari-hari. Baik. Apa lagi? Surah-surah pendek-pendek tu ingatlah. Surah-surah Qul Allah. Tak ingat sebiji pun, kurang-kurangnya kita tahu apa kisah dia. Andai kata kalau tu imam baca surah-surah panjang, macam mana kita nak ngikut? Kita tak hafal. Kalau macam tu, maka hati kita, telinga kita mendengar, telinga kita mendengar, hati kita sebut Allah, Allah, Allah. Mudah. Nak suruh ingat kan? Sembahyang ni kan nak suruh ingat. Kita dengar boleh. Yang tak naknya makruhnya jadi macam ni. Imam duk baca surah itu surah panjang, kita surah besar, kita tak tahu. Kita pun duk baca surah lain. Tak boleh. Itu makruh. Imam duk baca surah lain, kita duk baca surah lain. Tu tak kena. Ini cerita semayang jahat, semayang hak baca kuat. Semayang zuhur, semayang asar tak apalah. Alam nasyrah tu imam, kita kuliah tak apa. Itu tak ada masalah sebab tak dengar. Tapi ini cerita imam duk baca, contoh apa dia? Surah Jumaah. Surah Jumaah. Surah Jumaah kita tak hafal surah Jumaah ni, kita pun duk baca kuliah ataupun kita baca qul huwallah, kita tak kena. Tidak, kita panggil apa dia, perbuatan tu makruh. Walaupun baca surah dia sunat asalnya, tapi sebab tak sama dengan untuk imam jadi makruh. Ataupun kita kata ingkar, tidak diajar, tidak ajar, sunnah Nabi tak ajar macam tu. Jadi bila imam baca kita dengar. Kalau kita tak boleh nak ngikut, maknanya tak ada benda tu dalam diri kita, kita tak hafal lah masa mudahnya, maka kita sebut Allah dalam hati. Sebut Allah dalam hati. Sebut Allah dalam hati. Allah. Telinga dengar tak imam? Allah. Dengar dalam hati, kita sebut Allah. Itu kaedah dia. Baru kita tak lari ke lain. Ni tak. Kalau imam baca panjang, mulalah nak melilau ke lain kita ni. Ada setengah masjid tu dia letak carta kat depan ni. Carta kutipan mingguan. Minggu ni hari Jumaat kita dapat 6,000. Duk kira 6,000 apalah masjid guna. Mula fikir benda lain tu. Kalau tulis macam-macam ni. Contoh lagi tulisan khak. Tak apa, khak ni atas tak apa. Jangan khak pada dinding depan ni yang mana masa kita sembahyang kita boleh tengok. Sebab mengalih. Itu beza tu. Jadi kalau khak ni atas ni tak apa. Yang tak boleh pada hak pandangan kita. Baik. Jadi biarlah benda tu kita boleh usahakan untuk khusyuk. Kaedah dia macam tu. Tu mana dah ni? Jika lalai dalam solat, tadi kalau tak dapat khusyuk, lawan dia lalai, maka dia akan bawa pada buruk pula, iaitu akhirat nanti akan ada hukuman khusus orang yang lalai dalam solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang solat, musallin
alladzina hum, yang mana mereka itu an salatihim, pada solat mereka sahun, lalai. Baik, apa makna lalai di sini? Lalai yang pertama maknanya yang kita faham, iaitu galik ke lain. Dia semayang tu tak ingat ke Tuhan, ingat ke benda lain. Tu lalai yang pertama. Lalai yang kedua, dia sibuk dengan urusan dunia sampai dia melewat-lewatkan solat, bahkan sampai dia tak semayang. Galik tengok TV, galik tengok apa dia buat kerja, mana urusan dunia lah, ikutlah apa saja, main game ke urusan dunia apa pun, galik sampai tak semayang, luput waktu salat. Ini termasuk dalam golongan yang lalai. Ini dua pengertian lalai. Baik, langkah kedua untuk khusyuk dalam solat. Tadi kita jagalah solat kita agar khusyuk dan tidak lalai dengan cara memahami makna bacaan. Langkah kedua adalah menjaga segala makan minum yang masuk dalam badan kita ini, biarlah yang halalan thayyiban, serta pakaian kita, serta tempat tinggal kita, tempat solat dan sebagainya, semua itu daripada sumber yang halal. Makan minum halal, pakaian halal. Kita orang Melayu ni kadang-kadang kalau bab makan minum jaga sangat, betul. Tapi bab baju halal berhalal kadang-kadang lah, kadang-kadang. Bab kasut, tak apa kok orang tinggal ni. Kasut dia hilang, dia pergi ambil kasut orang kat luar. Pernah berlaku tak? Dia tak nak ambil terompah tu, dia nak ambil kasut selipar sedap-sedap juga, apa cantik-cantik pula. Sebab pepatah Melayu ada menyatakan kan, apa dia? Buang yang keruh, ambil yang jernih, betul tak? Mana hak buruk-buruk tu jangan ambil yang comel-comel, ambil yang elok-elok. Habis selipar Tok Imam, dia ingat tak ada orang, Tok Imam duduk dalam bilik tak keluar lagi. Orang lain dah tak ada. Ni selipar siapa ni? Selipar aku hilang, ambil lepas ni lah. Tok Imam pula nak balik tak ada selipar. Tanya ke Tok Imam. Baik. Lebih baik balik jalan kaki daripada kita balik ambil hak orang lain. Allah hanya redha jika hambanya membataskan diri dengan makan minum yang halal dan pakaian serta tempat tinggal daripada sumber yang halal. Makan dan minum yang tidak halal adalah barang busuk yang dibenci Allah dan malaikatnya. Apabila sekarang ni dunia kita sekarang ni, kita tak tanam sendiri sayur, buah, padi. Kita juga tak sembelih sendiri ayam. Cerita macam-macam orang dulu tak nak ayam, walaupun dia tak pelihara ayam tak apalah, dia cari hasil-hasil hutan, dia tukar sistem barter. Orang yang pelihara ayam dia bagi ayam, dia sembelih sendiri, dia tengok sendiri ayam tu mati dan sebagainya. Sekarang ni kita bimbang jenis proses ayam, proses dia, apa yang banyak-banyak ni kita bimbang tu lah. Sembelih tu bismillah dah betul, tapi betul ke ayam mati tu sebab kita sembelih? Boleh jadi ayam tu mati sebab lemah dalam mesin. Dia sembelih tu terus tak dalam apa, air panas tu tak? Boleh mati sebab mati lemah air panas, bukan sebab kita sembelih. Di antara tanda dia, ayam tu tak berdarah. Tanda dia lah, tanda sempurna dia punya sembelihan tu tak berdarah. Sebab darah dah keluar habis daripada urat tu. Darah dah keluar habis ke urat. Tapi kalau ada sisa-sisa darah tu, maknanya tak sembelih dengan cara betul lah tu. Payah dah kita beli dah. Jadi benda ni kita minta perlindungan Allah lah. Tunjuk mana kita tempat nak makan yang elok. Tunjuk. Kalau hati kita detikan pertama, jangan kira hak kedua, ketiga. Hak kedua, ketiga tu dia masuk nafsu dah. Yang pertama, kita duduk cari kedai makan, nak makan kat mana. Jadi kita hak pertama kita kata tak boleh kedai ni. Cukup hak tu dulu. Ambil hak tu, cukup lah tu. Jangan fikir banyak. Yang tu betul lah tu. Itu penjagaan. Bila kita betul ke ni orang lampau ramai ni, mesti sedap. Kita sedap tu nafsu lah tu. Orang ramai sedap. Viral pula. Zaman sekarang ni viral. Ukuran dia viral, bukan ukuran dia halal haram semua, tidak. Baik. Jadi Allah jaga kita, hamba dia, kita jaga dia kan, dia jagalah kita. Bila antara cara Allah jaga kita, dia tempat makan pun. Sebab apa dia? Benda nak masuk dalam perut kita.
dia akan jadi tubuh badan kita yang akan kita guna untuk ibadat, untuk sembahyang dan sebagainya. Jadi kalau kita makan dengan makanan yang betul-betul terjamin halal dan thayyiban dia, mudah kita nak ibadat ni. Nak sujud lama tak berkira, nak berdiri lama tak berkira, nak duduk dalam masjid lama pun tak rasa okey, rasa gagah. Tapi kalau rasa lemau, rasa apa lagi? Rasa yelah, malas tu banyak. Buat sembahyang tapi malas tu banyak. Jadi antara faktor dia pemakanan kita belum terjaga betul. Banyak benda waswah, syubhah. Waswah ni lain, syubhah. Yang masuk dalam badan kita. Ni kena perhati. Perencah-perencah tu, apa lagi, barang-barang kimia ni kan. Payah nak ngelak zaman kita ni. Tapi kalau ayah you dapat kutip ambil cili depan rumah, apa lagi sayur-sayur pun tanam, sawi, lobak apa tu, lobak ni orang Kelantan, sawi lah sini. Apa dia dalam hidroponik tu ke kan, keliling rumah. Apa lagi terung buat sendiri. Hak jenis boleh buat sendiri. Kalau ada ayam sendiri. Baik. Itu lebih baik, lebih terjaga, dan kita akan dapat rasa beza dia punya pengalaman rohani kita, hati kita beribadat dalam keadaan makanan yang terjaga dengan makanan yang tak terjaga tadi. Yang tak terjaga. Baik. Tuhan akan menjauhi manusia yang menyelubungi perkara yang haram. Kita kalau dah terkena benda haram ni, jauhlah daripada Tuhan. Bila Tuhan jauh, maka syaitan pula yang ganti mari dekat. Tidak mungkin khusyuk dapat dicapai dalam situasi syaitan mendekat, menjadi pendamping. Jika mereka solat pun tiada zikrullah. Sembahyang tapi tak ada ingat. Nabi sebut akhir zaman ni, antara tanda akhir zaman Nabi sebut, ramainya ahli ibadat tetapi apa dia? Tetapi jahil. Kemudian orang alim pula ataupun qurra wasaqatan. Qurra ataupun pembaca Al-Quran, yakni boleh sebut ulama lah, orang yang selalu baca ayat Quran, hadis dan sebagainya. Wasaqatun, iaitu banyak buat dosa pula. Akhir zaman ibadat banyak tapi tak ada ilmu, jahil. Orang alim pula, dia alim tapi buat dosa pula, fasik pula. Ni penyakit akhir zaman. Orang yang rajin ibadat, rajin sembahyang, rajin datang jemaah, dia rajin betul. Syaitan dia goda macam tu. Dia tahu orang ni tak alim, tapi dia suruh sembahyang banyak kali tu, akhirnya dia rasa syok. Sedangkan sembahyang banyak pun tak terima sebab sembahyang salah. Nak terima macam mana? Awal-awal lagi salah, ilmu tak cukup. Sembahyang salah, dia tak tahu dia buat tu salah, tapi dia buat. Syaitan suruh dia sembahyang. Dia tak, majlis ilmu dia tak tu sangat. Orang duk mengajar, kita duk sembahyang sunat kat luar. Sebab apa dia nak sembahyang sunat. Orang duk mengajar, dia duk zikir. Dia nak kejar lah wirid maghrib isyak ni. Dia nak kejar 5,000 selawat ke 6,000. Tapi kalau dia mengaji, dia tahu beza keutamaan. Kita ni fardu ain tak lepas lagi, tapi nak berzikir dah. Silap tu. Tu mudah kena tipu dengan syaitan. Ramai dia insaf tak? Kita kata insaf lah. Mula insaf, mula nak bagi masjid, betul. Mula nak berzikir, mula nak mengaji. Tapi ilmu tak cari. Maka orang macam ni lah mudah kena tipu je. Mudah kena tipu di syaitan. Maka syaitan menggoda orang jahil tadi supaya dia terus banyak buat ibadat. Sedangkan bagi orang alim pula digoda supaya apa dia? Tinggal. Orang alim dia malas nak buat solat, nak beribadat banyak. Ni penyakit akhir zaman ni. Orang alim dia ceramah pandai, tapi bab zikir dia sendiri paling malas. Main sunat pun malas. Tahajud pun tinggal. Tak kata kat orang lain, kata kat diri saya lah. Tahajud pun tinggal. Mulut tak ada insurans.
sedap kata Quran tu, kata Quran dalam ceramah. Ada panggil mengumpat secara umum kan, ceramah kan. Kalau mengumpat secara kecil-kecil tu 3 orang je. Ni mengumpat secara ni, lagi syok. Orang pun dengar semua. Siapa yang buat ni? Ustaz yang buat ni, kau orang lain. Ya. Dia ada ilmu tapi buat benda dosa, buat fasik. Itu pertanda akhir zaman. Jadi syaitan dia akan goda kepada orang alim pula supaya apa dia? Supaya dia banyak buat maksiat. Tak apa, nanti boleh taubat. Kita tahu kan cara taubat macam mana? Kita belajar kan? Kan orang alim je tu. Tahu dia syarat taubat ada 4. Dia boleh, syaitan tu lupa ingat lagi. Syarat taubat ada 4. Kita sempat buat insya-Allah. Yang penting seronok dulu, tak apa. Untuk orang alim dia akan mari celah-celah hukum. Dia mari celah. Boleh buat ni, nanti kita cover ni, kita qada ni. Ni macam orang alim macam tu. Kadang-kadang baik orang tak alim pula dia tak buat langsung. Dia jaga terus. Kadang-kadang jadi syaitan tahu celah kat mana nak untuk orang ni apa dia punya kelemahan. Ustaz dak tawaduk, khusyuk. Sekali dan orang ajak pergi ceramah jauh-jauh, ambillah ustaz kami bagi. Bila buku-buku 2,000. Terkejut kawan tu. Mulalah macam-macam fikir, 2,000 nak buat apa ni? Beli baju, macam-macam. Banyak. Makan sedap apa tu. Sebelum ni tak ada pun nak cerita-cerita begitu. Mulalah panjang angan-angannya. Bila panjang angan-angan, banyak benda masuk pula tak berjaga. Macam-macam dia mari habis. Tinggal wirid, tinggal amal, maka benda lain ganti. Itu kena pada siapa? Pada orang ahli. Dua-dua kena. Orang abid jahil, alim fasik. Tu Nabi sebut hak berlaku di akhir zaman. Baik. Jadi tidak mungkin kalau bila benda haram yang melekat pada badan, maka dia akan mendapatkan khusyuk. Payah nak dapat. Syaitan pula mari ganti tempat tu. Dilihat dari segi zahir, ingat kepada Allah ketika solat itu wajib. Apabila tiada ingat kepada Allah, bererti dia meninggalkan perkara yang wajib, yakni khusyuk. Barang siapa yang lalai dalam solatnya, maka bagaimana hendak dikatakan bahawa orang itu mendirikan salat kerana Allah? Kalau lalai, macam mana kita nak sebut dia ni diri sembahyang kerana Allah, lillahi ta'ala kan kita sebut. Betul ke? Tapi sembahyang tak ingat ke Tuhan. Kata nak sembahyang kerana Allah, tapi sembahyang tak ingat kepada Allah. Inilah jenis salat yang tidak dimakbulkan. Artinya diterima oleh Allah. Salat yang tak diterima. Salat yang sah itu daripada sudut syarak ataupun fiqh. Yang ingat dia ada dua, dia ada sah, dia ada makbul. Sah ni cukup syarat. Air semayang ambil betul, semayang pun betul, baca betul, semua betul. Dari sudut zahir, pergerakan semua betul. Malaikat tanda okey betul, right, okey, sah semayang dia. Tetapi adakah bila sah Tuhan nak terima? Belum tentu. Allah tengok pula pada keadaan hati dia. Tengok keadaan hati dia. Sembayang ni yang pertama betul ke kerana aku? Ke nak sembayang sebab benda lain? Banyak campur-campur dunia ni. Kalau kita ngaji tasawuf, ngaji akidah, dia panggil syirik dah ni. Tidak kerana Allah semata-mata, tidak pure 100% kerana Allah. Ada sebab benda lain. Ni panggil syirik. Letak Tuhan sekali dalam hati ni. Baik. Jadi kalau tidak kerana Allah 100% dan tidak pula menunjukkan bukti bahawa kita salat ni kerana Allah, mana tak khusyuk tadi, maka tak makbul pula, Allah tak terima. Solat bukan kerana Allah, Allah tak terima. Apa bukti kerana Allah? Khusyuk betul-betul ke jaga khusyuk ni? Tu soalan untuk diri kita. Betul ke kita jaga khusyuk dalam solat kita? Ke aku semayang ni nak tengok Tok Imam baca macam mana? Betul ke dia ni Tok Imam ni baca macam mana? Kadang-kadang kita macam tu ada juga. Alah Tok Imam, itu kan ma'arif li sukun, tadi baca 2, tadi baca 3, 4 harakat, kenapa ni baca 2 pula? Dia untuk main hukum tajwid. Tok Imam baca,
Lepas tu kejap-kejap 4, kejap-kejap 6, kejap-kejap 2 pun ada. Apa tu imam tak ngaji jadi tu imam sangat? Kita mengomel dalam hati, duduk belakang-belakang ni. Ya. Sebab apa tebuk tu imam ni? Sebab bila dalam masjid ni 3 je. Tok Bilal, tok imam, jemaah. 3 benda ni je. Ya. Tok imam, tok Bilal, para jemaah. Jadi kita berkisar 3 benda ni. Kita tak cerita bab siap, kita tak cerita bab pengurusi. Tapi ni 3 ni. Sebab tu saya selalu bagi contoh 3 ni. Bila kita berjemaah, apa yang mungkin akan berlaku dalam lintasan hati kita yang boleh menyebabkan lari khusyuk kita. Baik. Jadi kalau tak betul keadaan hati, maka boleh jadi tidak diterima, dimakbulkan oleh Allah. Baik. Sifat lalai ditegah dan dibenci oleh Allah. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lagha, orang-orang yang lalai. Wala takum minal ghafilin. Lepas tu bila kita baca macam tu, Tok Imam baca wala takum minal ghafilin. Apalah Tok Imam ni wajibul gunnah kan tu? Mula dah. Wala takum minal, patut Tok Imam macam tu, ngomel pula sekali. Salah baca sikit. Baik, dalam fiqh kalau imam baca macam tu diterima lagi. Boleh terima lagi. Yang tak boleh terimanya kalau tertukar baris atas baris bawah. Kalau sifat huruf tu tak jelas ataupun bertukar sifat jadi sa, tu betul lah. Tapi itu hanya untuk rukun qauli. Kalau untuk bacaan surah, sunat tu jadi makruh tapi tak batal solat lagi. Tu beza. Kita ni hak mengomel-ngomel dalam hati ni tak kira makruh. Tak jadi makruh hak mengomel dalam hati, nak komplain tu imam ni sangat ni. Sebab tu tolong jaga benda ni. Bacaan imam, imam batuk ke imam, macam-macam kita akan ada komplain dalam hati kita tu. Jadi tolong jaga. Benda tu kalau datang tolak terus. Astaghfirullahalazim. Lillahi ta'ala. Allah sengaja bagi imam tu sakit ke, ni ke, napas pendek ke apa ke, supaya apa dia? Untuk uji jemaah-jemaah pula. Nak khusyuk ke, nak komplain apa lepas ni. Jadi benda tu ujian kita satu sama lain. Pandang kepada Allah, jangan pandang kepada kelemahan makhluk ni. Allah letak tu untuk uji kita pula. Janganlah kamu termasuk dalam golongan yang lalai. Apabila digabungkan firman Allah dalam surah Taha yang tadi, dan juga surah Al-A'raf ini, suruhan untuk mendirikan solat lillahi, untuk ingat kepadanya, dan juga larangan jangan lalai. Maka jelaslah bahawa lalai dalam solat itu hukumnya haram. Lalai dalam solat hukumnya haram menurut Imam Ghazali. Kalau kita belajar fiqh dalam Syafi'i sendiri sebut, ulama fiqh jumhur sebut khusyuk tu hukum dia sunat. Kalau lalai makruh. Imam Ghazali kata khusyuk tu wajib, lalai haram. Ada beza kan? Dua-dua tu ada dalil dia. Dua-dua tu pendapat masing-masing, kecenderungan para ulama. Ala kulihat kena jagalah khusyuk. Janganlah bagi lalai. Dua-dua dalil tu kalau kira jelas dah tu, kita boleh faham keadaan hati kita. Jadi ibadat dalam keadaan haram tidak mungkin dimakbulkan. Sayugia diingat bahawa dua keadaan diperlukan untuk solat. Apabila mendirikan solat, yang pertama, solat itu mestilah sah, yakni daripada sudut syariat. Yang kedua, mestilah makbul, diterima oleh Allah, dan janganlah lalai kepada selain pada ingatan kepadanya. Setiap orang sewajarnya merenung, meneliti solat masing-masing. Bila kita sebut ni, tengok sembahyang kita masing-masing. Sebanyak mana ingatan kita kepada Allah, sebanyak mana pula lalai kita kepadanya. Ingat, lalai ni kerja hati yang mana orang lain pun tak tahu. Kan ada satu kisah yang masyhur. Nabi pernah buat tanding dengan sahabat-sahabat kan. Wahai sahabat-sahabat, siapa yang dapat khusyuk solat dia, maka aku bagi selendang ni.
Nabi bertanding, Nabi minta cabar sahabat-sahabat, bertanding. Siapa dapat semayang khusyuk, maka aku bagi hadiah selendang aku. Maka sahabat pun nak lah, tapi tak berani. Dalam ramai-ramai tu Sayyidina Ali pun angkat, ya Rasulullah, aku nak cuba. Sayyidina Ali pun semayang 2 rakaat. Semayanglah, khusyuk lah daripada awal sampai habis. Masa tahiyat akhir tu, fil alamina innaka hamidum majid tu, agak-agak aku dapat tak selendang Nabi. Datang juga last sekali nak bagi salam tu. Lepas bagi salam, macam mana Ali, dapat dah khusyuk 100% ni? Tak ada 100% dapat dah khusyuk ni. Payah ya Rasul, tak dapat. Sikit lagi hujung lah sekali, aku teringat selendang kamu nak bagi tu. Tengok sembahyang. Makna ingatan selain pada Allah tu tak khusyuk lah kan, betul? Faham macam tu sudah lah. Payah nak dapat ni. Jadi tapi yang penting kena usaha lah. Yang penting kena usaha. Baik. Jadi wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Maka konsep di sini, banyak-banyakkanlah salat supaya kita banyak ingat kepada Allah. Banyakkanlah hati kita dalam keadaan ingat kepada Allah. Maka ingatan pertama tak sama dengan ingatan kali kedua, tak sama dengan ingatan kali kelima, tak sama dengan ingatan kali ke-1000. Maknanya ada proses. Maknanya ini kita kata tarbiyah hati kita. Makin banyak kita semayang, makin kita tahu cara nak untuk khusyukkan diri kita. Kita boleh sebut di sini teori, tapi hakikat pengamalan mungkin tuan-tuan sendiri. Saya ni khusyuk kalau saya pakai minyak wangi ni. Contoh. Itu pengalaman diri sendirilah tu. Saya khusyuk kalau saya pakai baju putih. Saya khusyuk lebih sikit kalau saya pakai serban. Nampak pengalaman diri sendiri. Ini hanya boleh diperoleh kalau kita semayang banyak. Dan kita berfikir tentang ibadat kita ni, bukan main lepas saja. Okey, dah semayang, orang panggil cukup syarat, lepas diri. Tidak. Semayang ni untuk ketaatan. Maka banyak pengalaman kita dalam ingatan kita pada Allah, maka Allah akan didik satu-satu. Maka masing-masing lah. Masing-masing. Contoh macam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bila semayang tahajud, dia akan pakai baju yang paling mahal yang dia ada. Sebagai tanda ta'zim kepada Allah, datang keagungan pada Allah, maka diri otomatik rendah. Itu kan khusyuk tadi kan, tawaduk tadi kan. Kan awal tadi kan. Syekh Abdul Qadir ni dah orang Arab, tak payah nak terjemah macam kita. Jadi dia tak perlu nak memahami macam kita nak terjemah macam ni, dia pun dah faham dah. Jadi nak kena ada rendah diri pula, nak kena hadir hati, kena diri dan sebagainya. Jadi antara cara trik untuk diri dia pakai baju hak terbaik yang dia ada. Itu contoh para ulama bagi pada kita. Kaedah-kaedah ni macam-macam. Ada orang kalau semayang nak kena duduk dalam aircon baru khusyuk. Ikutlah, tak apalah. Tak apalah. Masing-masing lah. Ada orang semayang nak kena sejadah pun nak kena putih. Kalau color macam ni, macam-macam color benda lain pun masuk bercampur. Jadi pengalaman masing-masing, tapi diperoleh dengan banyaknya kita solat. Sebab tu tuntutan biar banyak kita solat. Banyak solat, banyak ingat kepada Allah. Baik. Dan kita boleh tahu juga cara nak elak daripada lalai. Cara nak elak pada lalai. Contoh dah, kalau lepas makan terus semayang. Lepas makan terus semayang, dia akan ada sembuh sikit. Dia semayang tu tak selesa sikit. Pengalaman dia macam tu. Jadi kalau macam tu macam mana? Kena makan awal sikit. Itu pengalaman diri lah. Pengalaman diri kita. Tak boleh minum air susu, tak boleh minum. Jangan pada dekat nak semayang tu kita makan benda yang boleh mengganggu kita solat. Jadi semua itu preparation kita yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman kita. Baik. Cara nak khusyuk, cara nak elak lalai. Baik, solat yang dilaksanakan dalam keadaan lalai, maka ada azab yang dijanjikan. Baik, mudah-mudahan kita dapat kebaikan dalam perbincangan kita pada kali ini. Tandalah 191. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.